Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna sulka ilman laduni wa masyarabi safi al-hani ya wahabu ya ghani. Okey, sekejap saya rasa tak kuat suara saya ni, saya nak setting sekejap. Sekejap Assalamualaikum, boleh dengar tak? Okey, jelas. Jelas okey. Baik, saya sebelum tu terima kasih kepada Ustaz Abdul Ghani, pada semua sekali, Ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi, dan saya akan bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Ustazah semua tentang faras huruf ini. Dan saya punya nota saya sendirilah. Saya akan cuba untuk tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, sekejap. Muhammad. Ini je, sekejap. Maaf ambil masa sikit. Saya nak bentang saya punya nota ni. Sekejap. Mana nak? Okey. Ini bukan. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak tak nota ni? Boleh nampak tak nota ni? Okey. Tak nampak. Nampak ya? Tak nampak. Okey, saya cadangkan. Macam Ustaz Ghani tadi nampak. Okey, nampak tak ni? Saya punya word ni nampak tak? Nampak ya? Okey. Saya cadangkan Ustaz-Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau bolehlah kita ada Quran kita dekat sebelah. Jadi kita boleh terus tanda terus kalimah mana yang ada, yang perlu kita yang ada inilah farsyur ataupun ada kemusykilan di situ. Jadi kita boleh terus tanda saja. Okey, tadi Ustaz Ghani dah sebut tentang imalah. Okey, jadi saya punya nota ni dia akan pergi ke surah Al-Insan dulu. Jadi siapa yang ada Quran, sebenarnya ada Quran lah. Sila buka surah Al-Insan, muka surat 578. Okey, muka surat 578. Baik Okey. Untuk surah Al-Insan ini pada kalimah salasila ini, baik, saya tak akan untuk kali ini saya tak sebutlah dia punya istilah dia apa semua, kita terus saja kepada dia punya macam mana kita nak baca terus. Ya. Okey, surah Al-Insan ayat yang keempat ini muka surat 578. Okey. Baik. Yang pertama sekali bacaan yang boleh dibaca, yang pertama, okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama adalah waqaf dengan alif pada kalimah salasil ni yang saya dah warnakan kuning ini. Contoh ya, kalau kita berhenti di sini. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kita berhenti dengan kita berhenti dengan alif dulu. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Yang pertama dia boleh berhenti wakaf kat situ dengan alif. Yang kedua, diberhentikan dengan mematikan huruf lam itu saja. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kita jarang berhenti sini, tapi untuk kalimah ini, kalimah yang ada tanda bujur dengan tanda bulat ini, yang ini untuk kalimah ni dia boleh berhenti dengan dua cara. Dan kalau sambung, dia disambungkan dengan tanpa alif. Okey? Tapi kalau kat sini berhenti dengan alif adalah lebih baik. Ini adalah surah Al-Insan. Okey. Kemudian kita akan pergi ke surah An-Naml. Surah An-Naml ataupun surah An-Naml pada ayat yang ke-36 muka surat 380. Muka surat 380. Baik, untuk kalimah ini pertama kita boleh berhentikan dia dengan waqaf dengan huruf ya. Okey. Waqaf dan dengan huruf ya. Bacaannya adalah begini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Okey, berhenti dengan ya. Berhenti dengan ya, dua harakat. Yang kedua diberhentikan waqaf di sini dengan nun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Berhentikan dengan huruf nun. Berhenti waqaf dengan huruf nun ini boleh dibuat 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kerana ianya sama seperti hukum mad arid bisukun. Tapi kalau bila kita sambung bacaan ini, maka ia tu dia akan hiduplah. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Gitu. Jelas ke ya? Sebab saya tak dengar suara tuan-tuan dan perempuan kan. Jadi nak suruh baca sekali lagi tu saya tak dapat nak dengar. Okey. Baik. Itu yang kalimah atani. Baik. Seterusnya okey. Baik. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Baik. Membaris ataskan huruf dot. Ada hilang Ini tak setting.
Baik, boleh dengar tak? Boleh, Okey. boleh. Okey, pada kalimah dha'fin ini pertama sekali garis atas ke huruf dha itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Pertama dia baris dengan atas, boleh difathahkan dhammah. Yang kedua dibariskan dengan baris depan ataupun dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Boleh baca dengan baris depan. Cuma jangan campurlah, jangan campur yang atas tu baris atas, yang pertama tu baris atas, yang kedua tu baris depan, jangan campur. Kalau baris atas saja. Kalau nak baca baris hadapan, bacalah baris hadapan. Tapi yang aula kita baca baris atas. Wa du'udan bi fathi dhammi fashila nufali. Wa fi rumi sif an khalfin fasli. Baik, itu pada surah Ar-Rum. Kalau boleh buat catatan dekat Quran masing-masing. Baik, seterusnya pada surah At-Tur. Surah At-Tur, muka surat 525. Muka surat 525. Pada tuan-tuan guru saya yang ada kat dalam ni, kalau saya ada buat kesalahan dan sebagainya, minta tolong tegur lah ya. Minta tolong tegur. Baik, surah At-Tur. Surah At-Tur ini kita boleh baca dengan dua. Pertama, kita boleh baca dengan huruf Sad. Dan yang kedua, kita boleh baca dengan huruf Sin. Muka surat 525 Baik. Bacaannya am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Dia baca dengan huruf Sad. Ataupun kita boleh juga baca dengan huruf Sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Musay ataupun dengan musaytirun. Okey, jelas? Setakat ini jelas tidak? Jelas. Kalau boleh, tapi tak tahu ayat Quran ni dia boleh baca ataupun tidak. Nanti Boleh, saya buat PDF dulu, nanti saya share. Okey? Baik. Seterusnya pada surah Yusuf. Tadi Ustaz Ghani dah sebut dah ni. Belum Ustaz Ghani sebut tadi Majrihah kan? Okey, ini adalah dalam surah Yusuf. Surah Yusuf muka surat 236, muka surat 236 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Baik, asal kalimah ini dia ada dua nun di situ. Okey, dia ada dua nun di situ. Okey. Baik, pertama dibaca dengan ikhtilas ar-raum. Cara bacaannya adalah ikhtilas ni maksudnya dibaca dengan kurang daripada satu harakat. Okey. Bacaannya adalah qalu ya abana ma laka la ta'manuna manuna la ta'manuna. Laju. Nun yang pertama tu dibaca laju. La ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Okey. Itu adalah ikhtilas. Ishmam ini adalah bacaan yang memuncungkan kedua bibir. Macam mana nak buat tu? Bacaannya adalah begini. Okey. Ustaz, yang muncungkan tu Ustaz. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf.
kena muncung mulut. La ta'manna. Ustaz tunjuk muka Ustaz. La ta'manna, bukan dibaca begini. Jangan dibaca la ta'manna, itu dia tak panggil ismam. Ismam ini maksudnya dimuncungkan mulut. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oh, hilang pula. Ustaz Firdaus dia nak tunjukkan muka. Oh, ya ke? Sekejap ya. Tak nampak. Tak nampak mulut tu. Mana ni? Saya rasa ada orang lain presenting lah. Okay, sorry. Okay, boleh dah? Boleh nampak dah saya? Slide tu simpan dulu, tunjuk muka. Tak nampak lah sebab muncung. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Nampak muka Ustaz. Yang nak tengok muka Ustaz Sudah adalah pin gambar Ustaz Firdaus. Okey. Cuba pin Boleh, gambar Ustaz Firdaus. Kalau okey saya nak teruskan lagi sebab saya rasa ada banyak lagi yang saya kalau boleh sempat nak sentuh. Pinkan gambar. Baca mulut tu macam mana tengok. Tak nampak muka mulut Ustaz. Sebut dan muncungkan mulut. Ya. Tak ada La tak nampak. ta'manna. Tak nampak. Tak nampak mulut tu. Okey, baik. Okey, yang ini muncung betul-betul lah. Jangan muncung sikit-sikit lah. Muncung betul-betul. Okey. Baik, itu kalau isma. Kalau ikhtilas tadi, la ta'manuna. La ta'manuna. Okey. Oh, mirror bawah sikit. Masih saya tak nampak muka saya. Okey. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat ke-28 dan 29. Oh, saya tak tanda dah surat berapa ni. Tengok saya. Okay, siapa boleh tolong tengok surah Al-Haqqah, muka surat berapa? Okey Surat 566 ayat yang ke-28. Okey, 569 567. Baik. Muka surat 567. Ini 500. Surat 567. Pada ayat yang ke-28 dan 29 itu. Okey. Ini berlaku bila kita sambung bacaan saja. Kalau kita berhenti tak ada apalah. Okey. Jadi bacaannya macam ni. Kalau kita berhenti, bacaannya beginilah. Ma'auna anni maliyah. Itu berhenti. Halaka anni sultaniyah. Tak ada masalah lah kalau berhenti. Tapi kalau kita sambung bacaan antara dua ayat ini, ha dengan ha itu yang pertama dibaca dengan saktah. Macam Ustaz Ghani sebut tadi, pasal saktah itu berhenti seketika tanpa mengambil tanpa mengambil nafas baru. Okey, contohnya adalah ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berhenti seketika. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bacaan izhar, yang ini jelas dengan saktah, menjelaskan hal yang pertama. Yang kedua adalah dibaca dengan idgham. Idgham ini maksudnya adalah memasukkan hal pada hujung ayat 28 itu kan. Maliyah itu ha itu dimasukkan kepada ha pada awal ayat yang ke-29, halaka itu. Bacaannya adalah begini.
Ma aghna anni maliyah halaka. Dimasukkan. Maliyah halaka anni sultaniyah. Okey. Baik, boleh ya? Bacaan pertama adalah izhar dengan saktah. Yang kedua idgham, dimasukkan ha itu, digabungkan ha itu. Okey. Macam tasydid. Tasydid itu maksudnya ada syaddah lah. Macam tu tapi dipanggil idgham. Idgham. Ya, betul. Okey. Baik. Kita teruskan kepada surah Al-Qamar. Sempat ke tidak ni ya? Okay, InsyaAllah lah sempatlah ya. Okey, surah Al-Qamar. Baik, di sini ada khilaf ulama berkenaan dengan surah ini. Bagaimana kita nak berhenti di sini? Bagaimana kita nak berhenti dekat kalimah nuzul ini? Okey. Yang pertama surah Al-Qamar, muka surat 529. Boleh ya? 529. Baik. Waqaf maksudnya bila kita berhentilah. Okey, di sini dia boleh berhenti pertama dengan nipis dan yang kedua dengan tebal. Fakaifa kana adzabi wa nudhur wa nudhur nipis. Kalau tebal fakaifa kana adzabi wa nudhur. Kenapa ada nipis, kenapa ada tebal? Asalnya adalah di situ ada huruf ya asalnya, tapi hazfu ya, dihazafkan ya. Jadi ada ulama dia ada yang mendahulukan bacaan nipis. Kita nak baca mana? Boleh kita baca tebal boleh, baca nipis pun boleh. Wa nuzur kalau tebal. Wa nuzur tu kalau ni nipis. Kemudian pada muka surat yang sama juga pada ayat ke-18 kat situ saja kazzabat adun fakaifa kana adabi wa nuzur nipis. Kalau tebal wa nuzur. Okey. Kalimah ni semuanya 6 kalimah, ada 6 terdapat di dalam surah yang sama Al-Qamar ini. Okey. Kemudian ayat yang ke-21 muka surat 529 sama juga fakaifa kana adabi wa nuzur ataupun wa nuzur. Satu nipis, satu tebal. Dan juga pada ayat yang ke-30 fakaifa kana adabi wa nuzur, sama saja. Ya. Seterusnya pada ayat yang ke-37 muka surat sama juga 530 walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adabi wa nuzur. Kalau macam nipis. Kalau tebal wa nuzur. Kalau tebal. Okey. Dan yang akhir sekali adalah pada ayat yang ke-39 fadhuqu adabi wa nuzur. Wa nuzur. Okey. Perhatian, cuba kalau boleh tengok pada muka surat 528. Okey, 528 ayat yang ke-6 itu. Okey. Sorry, ayat yang ke-5. Ayat ke-5 ini ada perkataan nuzur juga, tapi dekat kalimah ini dia ada alif lam. Ada alif lam ta'rif. Jadi dekat sini dia tak termasuk. Di sini dia baca dengan tebal. Hikmatun balighatun fama tugnin nuzur. Ini tak ada nipis, tak ada tebal. Yang tadi 6 perkataan ataupun 6 kalimah di 6 tempat ini sahaja yang boleh dibaca nipis ataupun tebal. Ya, ada ulama yang mengatakan baca dengan nipis lebih aula. Ala kulihannya boleh saja baca nipis dengan tebal. Baik. Okey. Ada masa lagi ke? Okey, ini pun sama juga. Pada surah Hud ayat yang ke-81. Surat berapa saja? Minta maaf lah, saya tak ada pula surat berapa. Tak ya.
Yunus, Hud. Paparkan ayat tu boleh? Ayat yang mana Ayat. tadi tu ya? Muka surat 230. Muka surat 230 Ustaz. Muka surat 230. Bawah sekali. Okey, pada surah Hud ini ayat yang ke-81. Okey. Okey, ini kalau wakaf lah. Kalau wakaf dia boleh tebal. Okey, boleh. Nanti saya jadikan dia PDF. Dulu nanti saya akan hantar ke grup. Ya? Okey. Baik, pada ayat ini, qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa'asir. Fa'asir. Okey. Itu nipis. Kalau tu fa'asir. Dia boleh wakaf dengan dua. Tapi kita jarang wakaf sini. Ini atas kenapa ya ada orang ni? Sekejap Oh, aduh. Tak bertasan. Okey. Alright. Surah Hud. Baik yang ini pada kalimah ni fa'asir. Fa'asir ni. Okey. Boleh berhenti dengan nipis ataupun dengan tebal. Sama juga dalam surah Toha ayat yang ke-77 muka surat 317. Muka surat 317. Okey. Walaqad auhayna ila Musa an asr, nipis ataupun an asr. Tapi kita jangan berhenti sini, ini atas kadar ilmu saja. Sama juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-52 muka surat 329. Tak kalimah yang sama. Okey, nanti kita akan ambil nota lah. Okey. Sebab yang ini kita jarang berhenti. Okey, cuma dekat sini pada kalimah pada surah Al-Fajr. Pada surah Al-Fajr, ayat yang keempat, muka surat 594, dia boleh diberhentikan sama ada dengan nipis ataupun dengan tebal. Wal-laili idza yasr. Itu kalau nipis. Kalau tebal, wal-laili idza yasr. Okey? Nah. Baik, kita terus kepada surah Al-Mursalat ayat yang ke-20, muka surat 581. Baik. Mursalat ayat yang ke-20 muka surat 581. Baik, di sini kita boleh baca sama ada dibaca dengan idgham kamil ataupun idgham nakis. Idgham kamil ni maksudnya kita masukkan huruf qaf itu ke dalam huruf kaf secara sempurna. Contoh bacaannya adalah begini. Alam nakhluqkum, terus masuk ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ataupun kita idgham nakis dengan tidak meninggalkan sifat huruf qaf itu, kecuali kita jangan dikol-kolahkan saja. Bunyi macam ni. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Okey? Baik, boleh jelas ke? Jelas Jelas tak? Jelas. Jelas ke ataupun tidak? Jelas. Okey. Tolong tolong respon sebab saya ingat saya cakap seorang ni. Okey. Alam nakhluqkum. Maksudnya huruf qaf itu dia ada
ada ketebalan, ada dia punya sifat dia. Cuma jangan baca nakhluquk, itu tak boleh lah. Sama ada huruf kaf ataupun dengan huruf qaf. Dia orang boleh. Okey. Baik, okey, kita nak pergi yang seterusnya. Yang ini pun saya kira sangat penting juga. Okey. Kita pergi pada surah An-Naml. An-Naml, suratul Naml, muka surat 382. Okey, tandalah ya, sebab yang ini sebab sini dia tak ada tanda. Kita nak baca tashil ke, kita nak baca ibdal. Jadi sini kita kena tanda sendiri. Baik, surah An-Naml ayat yang ke-59, muka surat 382. Baik, pada kalimah Allah yang saya kuningkan ini, okey, dia boleh dibaca dengan ibdal. Ibdal tu maksudnya, kita tahu kan, ibdal tu dia macam sama ada dia panggil ada istilah ibdal, ada baca dengan 6 harakat, kadang 6 harakat tu kan. Contohnya begini bacaannya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Macam panjang pula mat jaiz. Mat jaiz tadi tu. Okey. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Kita pergi situ ya. Jadi kalimah Allah ni dia boleh buat dua cara. Pertama dibaca dengan ibdal 6 harakat. Allahu khairun amma yushrikun. Terpanjang lebih. Jadi dia 6 harakat je. Okey, ataupun yang kedua dibaca dengan tashil. Tashil ni maksudnya apa? Dibaca begini. Allahu khairun amma yushrikun. Allah. Jangan dibaca Allah. Ya, kalau kita baca Allah, itu tidak tepat. Tashil itu kita bunyikan sama-sama Allah. Allah khairun amma yushrikun. Baik. Kenapa dia panjang? Kenapa dia ada tashil? Kerana dia ada maksud dia. Maksudnya kat sini apa? Allah tu lebih baik daripada Allahu khairun. Adakah Allah lebih baik ataupun apa yang mereka sekutukan? Jadi bila kita sebut dengan tashil tu maksudnya betul lah maksudnya tu. Kena dengan maknanya. Bila kita baca Allah, Allah ke? Macam itulah. Allah lebih baik ke ataupun apa yang mereka sekutukan? Sebab tu dia panjang ni. Ada yang baca panjang. Allah itu pun membawa maksud pertanyaan. Okey? Baik, ini kalau macam tashil ni, kalau ada siapa yang boleh kita ambil bacaan daripada mereka ke kan, kita boleh tengok, betul kan Ustaz saya baca ni. Okey. Yang kedua pada surah Yunus ayat yang ke-59 pun sama, 215 sama juga. Macam tadi, pada kalimah yang sama. Okey, pada kalimah yang sama, Allah juga. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum. Nah, harakat ataupun kita baca qul Allahu adina lakum. Boleh ya? Barakallahu fiikum. Boleh ya? Surah Yunus ayat 59 dan seterusnya. Okey, sama juga pada surah Yunus juga. Pada surah Yunus ni ada 3 tempat. Okey. Surah Yunus pada ayat yang ke-51 pun sama juga. Dia boleh baca dengan ibdal ataupun dia baca dengan tashil. Thumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ataupun dibaca dengan al-ana. Okey. Pada surah Yunus ayat yang 91, muka surat 219, surah yang sama pun sama juga. Okey.
al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini Allah tanya kepada Fir'aun. Baru sekarang kamu nak beriman? Jadi pertanyaan, dia masuk pertanyaan. Baru sekarang nak beriman? Wa qad asaita. Sebelum ni kau telah berdosa, kan, bermaksiat dan melakukan kerosakan di muka bumi. Boleh baca dua, sama ada ibdal ataupun tasril. Okey. Seterusnya kita pergi pada surah Al-An'am. Okey, ini adalah kalimah-kalimah ini semuanya sama saja, sama ada kita baca ibdal ataupun tasril. Ini adalah kalimah az-zakaraini. Surah Al-An'am. Muka surat 147. Muka surat 147. Ada 11.40 ya. Muka surat 147. Okey. Sama auzubillahi Tamaniyata azwajin minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Ataupun dia baca Qul az-zakaraini harrama. Qul az-zakaraini. Okey. Cuma jangan panjang, jangan baca dia ada tasjil dengan idkhal. Tasjil dengan idkhal tu kita tak baca. Imam kita tak baca. Yang kita punya imam kita baca macam mana? Az-zakaraini. Az-zakaraini. Jangan panjang antara dua A tu. Jangan baca az-zakaraini. Tidak. Dia baca dengan az-zakaraini. Okey? Okey, baik. Sama juga pada ayat selepas itu saja. 144. Wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Itu yang pertama baca dengan ibdal, yang kedua dibaca dengan tasjil Qul az-zakaraini. Boleh ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Baik. Kita akan pergi kepada huruf-huruf di awal surah. Huruf di awal surah ni tak sentuh semualah. Alif lam mim, surah Baqarah tu kita tak sentuh lah. Cuma yang kita tahu kalau ada tanda panjang tu dia baca dengan 6 harakat. Saya akan sentuh surah-surah ataupun yang mana dia ada khilaf saja. Contohnya pada surah Maryam. Dalam surah Maryam ini pada huruf Ain itu untuk Imam Hafs, Asim, Tariq Syatibi, untuk huruf Ain ini dibaca dengan dua wajah. Dua wajah ataupun dua cara. Okey, yang pertama mat Ain itu dibaca dengan 6 harakat. Istilahnya mat 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan tawassut. Tawassut ni maksudnya 4 harakat. 4 harakat. Baik. Yang pertama bacaannya begini. Ha ya ain sad. Jangan lupa antara huruf ain dan huruf sad itu di situ ada hukum ikhfa hakiki. Jadi kena dengung di situ sebelum masuk kepada huruf sad. Okey. Ain itu yang pertama dipanjangkan 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan 4 harakat. Ha ya ain sad. Jelas? Senang saja kan? InsyaAllah mesti boleh buat. Okey, cuma bolehlah kita buat sekejap. Kita buat 4, kita buat 6, kita amalkan supaya kita ingat. Yang kedua pada surah Syura. Pada surah Syura ini, Asy-Syura. Muka surat 483. Muka surat 483. Sama juga pada huruf Ain itu. Baik. Untuk surah Syura ini, sebaik-baiknya disambungkan antara ayat pertama dengan ayat kedua. Okey? Bacaannya begini. Hamim Ain Sin
qaf. Okey, ain dengan antara ain dengan sin itu pun ada ikhfa hakiki. Dengung juga dua harakat kat situ. Sin dengan qaf tu pun sama juga. Ikhfa di situ dengungkan juga dua harakat. Itu yang pertama, dibaca dengan 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan 4 harakat. Tawassul. Hamim ain sin qaf. Tak jelas. Tak jelas juga. Tak jelas ke? Jelas, jelas tak jelas? Okey. Jelas ke jealous? Oh, jelas. Jelas. Okey, terus. Selesai yang tu ya. Jadi kita boleh pilih baca 6 ataupun 4. Jadi kita buatlah supaya kita ingat. Ini adalah okey, baik. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Okey. Pertama biasa kita baca dengan waqaf lah. Yang pertama kita baca dengan waqaf. Okey, bacaannya adalah begini ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, alif lam mim tu dia 6 harakat. Tak ada masalah lah. Okey. Kemudian kita sambung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan, itu biasa kita buat. Okey, kita boleh untuk imam kita boleh, saya ingat saya imam kita ataupun imam lain, saya tak ingat lah. Ada semua imam. Tapi kita boleh baca 3 cara. Pertama kita matikan, waqaf. Yang kedua, kita sambung. Kita sambung. Yang pertama, sambung dengan memanjangkan mim itu. Macam mana? Caranya adalah begini. Pertama kita sambung, kemudian kita hidupkan huruf mim yang akhir itu dengan membariskan dia dengan baris atas. Contohnya begini. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 6 harakat. Yang kedua dibaca dengan 2 harakat mim itu. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lebih jelas tak? Jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Okey. Okey. Kalau jelas boleh buatlah lepas ni ya. Alif lam. Jangan lupa dengar kat situ. Lam mim Allah. Ya, tapi yang biasa kita amalkan adalah yang membaca dengan 6 harakat. Tengok idgham kat mim itu kan. Ya, di situ ada hukum idgham. Lam alif mim, kemudian mim ya mim. Mim bertemu dengan mim. Di situ ada idgham al-gunnah. Idgham al-gunnah ba idgham mislain. Idgham mislain. Okey. Boleh jelas Okey. Alamak 9.50 dah ni. Banyak lagi ni. Okeylah, saya pergi cepat-cepat sikit. Okey. Okey, surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, muka surat 516. Mana tahu dia nak makan tengah lagi. Okey, baik. Surah Al-Hujurat ayat 11, 516 muka surat 516. Okey. Ayat yang panjang. Kalau boleh buka Quran, kalau tak boleh saya terus baca di sini saja. Baik. Okey, ayat ni panjang tak perlu saya baca. Saya baca sikitlah ya. Okey. Ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Guys, tu berhenti kena nun mati. Nun mati, nun satu kena dengar kat situ. Wala talzimu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Okey, kita berhenti situ. Kan? Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Biasa kita baca begitu betul. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Okey. Biasa kita tak berhenti situ. Kita tak berhenti situ, kita akan baca terus. Okey, katakanlah kita ini sekadar ilmu saja dan kita memang tidak dibenarkan untuk berhenti, contohnya bi'salismul fusuq. Kemudian kita nak baca balik kat situ tak boleh. Kecuali kalau dia panggil waqaf ikhtibari atau waqaf ittirari. Ikhtibari macam contoh kita nak tengok, nak cuba tanya anak murid kita dia tahu ataupun tidak kat sini nak baca macam mana, baru boleh. Kalau kita saja nak baca tak boleh. Okey, baca ni macam mana? Kalau kata kita nak mula baca di situ, dia ada dua cara. Yang pertama, alismul fusuqu ba'dal iman. Okey, alismul fusuqu ba'dal iman. Iaitu membariskan hamzah wasal itu lismu. Itu yang pertama. Yang kedua, lismul fusuqu ba'dal iman. Okey. Catatan sekali lagi, kita tak boleh saja berhenti di sini. Ini sekadar untuk waqaf ikhtibari ataupun ittirari. Maksudnya dengan baca betul-betul terbatuk ke apa ke. Tapi sebaik-baiknya kita baca daripada belakang tadi. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Terus. Okey, pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah patah balik muka surat depan ya. Okey, surah Al-Baqarah ayat 245 muka surat 45. Okey. Kita nak baca dengan huruf sin ataupun huruf sad. Okey. Kita terus baca ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sin. Baca dengan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sin sahaja. Dia tak boleh baca dengan huruf sad. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di sini huruf sin. Kenapa kita tak tengok ni? Sebab nanti ada kalimah yang dia boleh baca dua pilihan. Dua pilihan. Okey. Baik. Okey, itu yang ni waya bersutu. Okey. Baik, pada kalimah yang seterusnya surah Al-A'raf ayat 69, muka surat 159. Pada kalimah bastah wa ajibtum an ja'akum. Okey, pada kalimah tu terus pergi pada kalimah itu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Bis pula bastah dengan matikan huruf sin. Jangan baca bastah, baca bastah sahaja. Di sini kita baca dengan sin sahaja. Okey, baik. Seterusnya okey. Surah pergi pula belakang sana. Surah Al-Ghasyiyah muka surat 592. Lasta alaihim bimusaytir. Baik, dekat dalam Quran dia tak ada taruh sin ke, dia tak ada taruh sin kat bawah, tak ada. Di sini memang huruf sad. Kita memang akan baca dengan huruf sad, tetapi dalam kita tajwid disebut benda ni tentang kalimah ini. Jadi saya pun terangkanlah kat sini. Lasta alaihim bimusaytir. 552. Okey. Pada surah At-Tur ayat 37 muka surat 525. Baik. Muka surat 525 ini kita boleh baca sama ada dengan huruf sad ataupun huruf sin. Kalau kita perasan tadi kalimah-kalimah yang sebelum ini surah sin ni letak dekat atas. Okey. Yang ni sin ni letak dekat bawah. Okey, untuk kita ingatlah, untuk kita ingat saja, kalau kita ingat dulu sin, Ustaz dulu kata kalau dia dekat bawah kita boleh baca sin dengan ataupun sad. Atau sin dengan dibaca sama ada huruf sin ataupun dibaca dengan huruf sad. Okey. Am indahum khazainu rabbika am humul musay. Am humul musay.
musaytirun. Huruf sad. Kalau baca dengan huruf sin, am humul musaytirun. Okey, terus kita laju sikit lagi. Okey, yang ini tadi Ustaz Abdul Ghani sudah sebut majriha. Okey. Kita baca majriha. Okey. Kalau saya ambil bacaan dulu majri. Mungkin ada yang serong lagi. Tapi itu maknanya tak boleh salahkan lah. Itu mungkin dia ambil yang dulu dia. Okey, majri. Okey. Kita terus pergi kepada surah Fussilat. Tadi pun Ustaz Abdul Ghani pun dah sebut tentang ini. Kan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu. A'jamiyyu di sini pun ada tashil baina dipanggil a'jamiyyu wa arabi. Okey. Baik, lagi. Sempat lagi ke ni. Banyak lagi ni. Sempat lagi Ustaz. Okey. Baik. Okey, baik. Laju sikitlah ya. Okey. Okey, pada kalimah yang ada tanda bulat. Macam mana saya tunjuk tanda bulat dengan tanda bujur itu. Okey, apa kita tengok contoh Pada kalimah ni contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 258, muka surat ayat 258, muka surat 43. Okey. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih kan. Okey, pada kalimah ana ini. Okey. Setiap kalimah ana ni banyak dekat dalam Quran. Okey. Setiap kalimah ana ini ada tanda dekat sikit. Nampak tak? Tanda macam ni kan. Yang satu lagi tu tanda dia lain sikit. Dekat sini tak ada. Okey. Jadi kat sini kita berhenti dengan panjang 2 harakat. Contohnya, idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana. Kalau wakaf dia dibaca. Kalau sambung dia tidak dibaca. Kalau sambung qala ana uhyi wa umit. Macam tu. Qala ana uhyi wa umit. Kalau berhenti qala ana. Saya kira ni ramai pun tahu kan. Cuma kita sentuh je lah ini. Okey, di surah Baqarah ada. Okey, kita tengok pada surah Kahfi. Dibaca ketika wakaf dan tidak dibaca ketika wasal. Ini salah satu contoh lagi. Surah Al-Kahfi. Lakinna. Kalau sambung. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Dalam surah Al-Ahzab pun ada. Ke bawah dah surahnya. Okey, di sini. Ini adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-10 muka surat 419. Ketika wakaf saja dibaca, kalau sambung tak bacalah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. 2 harakat. Siapa yang boleh baca 2 rakaat? Siapa yang boleh baca 2 rakaat pun tak boleh baca. Dia kena 2 harakat saja. Okey. Surah Al-Ahzab lagi ayat yang ke-66 pun sama juga. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dibaca 2 harakat juga. Dibaca ketika wakaf. Kalau sambung tidak dibaca. Sama juga surah Al-Ahzab ayat yang ke-67. Ini samanya antara 2 ayat ni. Maksudnya kalau sambung wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Faham ini antara 2 ayat ni, ayat 11 saja. Maknanya kalau kita sambung daripada ayat 66 ke 67, wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna, gitu. Tapi kalau kita berhenti wa ata'na ar-rasula, kemudian kita sambung lagi. Okey, fa adalluna as-sabila. Seterusnya. Okey, baik. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni kita kena perhatian sedikit. Kat surah Al-Insan ni ada perbezaan tanda ni. Satu tanda bulat ni, satu tanda yang macam sengit sikit ni bujur ni. Kita tengok. Dan dia ayat dia 11-11 saja. Okey, muka surat 428.
Muka surat 428. Okey. Pertama dibaca ketika wakaf dan tidak dibaca ketika wasal, sama. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Okey, itu kalau berhenti. Kalau kita sambung wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Kan? Saya rasa ni ramai tahu ni. Semua orang tahu ni. Macam tu berhenti dia kan? Okey. Kalau berhenti dia hidup. Kalau sambung dia tak hidup. Cuba tengok pada qawarira yang pada ayat yang ke-16 tu. Kalau kita berhenti kat situ, dia macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia kat situ? Dekat situ kita tak boleh sama dengan yang pertama ini. Jadi kalau berhenti dekat sini, contohlah kita baca, kemudian kita berhenti pada qawarir yang kedua tu. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarir. Berhenti dengan huruf ra. Okey. 579. Salah kan? Alah salah. Okey, surah Al-Insan ni ayat muka surat 579. Terima kasih. Muka surat 579. Okey, terima kasih. Betul kan? Muka surat 579. Okey. Baik, terus kita beri sikit lagi. Ya Allah, cepatlah, bolehlah. Okey, ini adalah saktah. Tadi atas pun saktah. Okey, ini pun sama saktah. Kalau kita sambung pada surah Al-Kahfi, muka surat 293, surah Al-Kahfi ni antara ayat pertama ni ayat kedua ni, kalau kita sambung baru dia jadi saktah. Kalau kita berhentilah. Sama macam Ustaz tadi terangkan tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berhenti wakaf, berhentilah. Qayyiman yang teruskan saja. Kalau kita nak buat saktah, kita sambung antara ayat itu. Wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san syadida. Okey, sama juga pada surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kalau kita wakaf. Kalau kita nak saktah, sambunglah. Kalau nak berhenti boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kemudian sebab sini boleh tanda qaf lam ni kif aulah. Boleh berhenti. Okey. Pada surah Al-Qiyamah. Ada tanya. Okey. Berhenti kif aulah. Kif aulah. Boleh berhenti sini. Okey. Ala kulihannya siapa nak saktah, silakan saktah. Siapa nak berhenti, wakaf pun boleh. Cuma kalau kita jangan baca seminggu sekali ke, bila kita baca tu kita ingat kat situ ada saktah. Okey. Baik. Surah Al-Qiyamah. Kat sini tak boleh berhentilah. Wakilaman raqa. Okey, sin ini adalah saktah. Surah Al-Qiyamah ayat 200 ayat ke-27 muka surat 578. Okey. Wakilaman raqa. Jelaskan nun itu. Jangan masuk nun ke dalam ra. Jangan masuk kan. Wakilaman raqa. Di sini adalah saktah. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 muka surat 588 dibaca dengan saktah ketika sambung. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, terus lagi ya. Okey, pada surah Yasin, awal surah. Okey. Pada surah Yasin dan surah Al-Qalam ni, pada surah Yasin ayat 1 dan 2 muka surat 440, biasa kita berhenti kan? Okey, macam mana kalau kita nak sambung ayat 1 dengan ayat 2? Boleh tak? Boleh, ada caranya. Dibaca dengan izhar dengan 6 harakat. Baca dengan izhar dan 6 harakat. Okey, izhar ni maksudnya jelaskan huruf nun itulah. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil Hakim. Itu wakaf. Okay, kalau sambung Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan masukkan nun ke dalam huruf waw itu. Kita ingat kan, nun mati, Yasin, depan ada huruf waw. Kita pun masukkan, kita ingat dia idgham ma'gunah. Tidak begitu, bukan. Bila dijelaskan huruf sin itu, huruf nun itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Sama juga dengan surah Al-Qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Okey, jelas, senang saja, insya-Allah semua boleh buat. Cuma pastikan bukan idgham. Dia tak ada idgham. Dia tak ada idgham. Memang tak ada baris tanwin. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah dari awal surah kan. Okey, baik. Dekat situ ada nun mati. Okey, baik. Baik. Pada surah Al-A'raf ayat 176 muka surat 173. Okey. Pada kalimah ini, sa dimasukkan ke dalam huruf zal, masuk secara penuh. Yalhadzalika. Famasaluhu kamathalil kalbi tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhadzalik. Biasa kita berhenti. Tapi kalau sambung yalhadzalik terus masuk ke dalam huruf zal. Okey? Baik. Seterusnya sama juga pada kalimah seterusnya dia masukkan ke dalam mengidghamkan ba ke dalam huruf mim pada surah Hud ayat ke-42. Tak ada muka surat kat mana, hilang muka suratnya. Tak apalah ya. Jadi surah Hud ayat yang ke-42 dia baca wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnah. Okey. Nun saya dekat sini ada tanwin bertemu dengan dua huruf yang bertanda mati ataupun tanwin ni bertemu dengan hamzah wasal ni kan. Jadi kita baca macam mana? Wa nada nuhun ibnahu. Okey. Jangan baca nuhu benah. Okey. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana. Jangan baca yarkab. Masuk terus ke dalam huruf mim. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan jangan pula kat sini qalqalah pula. Ya bunayya rukab ma'ana. Tidak. Masukkan terus saja ke dalam huruf mim. Okey. Muka surat 226. Terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Okey, seterusnya. Okey. Pada surah Al-Maidah. Okey, ini sila ambil perhatian sebab ini adalah idgham nakis. Idgham nakis. Kalau idgham kamil dia ada tanda tasydid macam tadi tu. Atas ni dia ada tanda tasydid. Dekat sini tak ada tanda tasydid, tak ada tanda syaddah, tak ada tanda sadu. Dekat sini ada tanda sabu. Jadi kita insya-Allah lah jangan kita dapat salah. Cuma di sini saja pada kalimah lain basabta. Pada surah Al-Maidah ayat 28 muka surat 112. Macam mana bacaannya? Dia baca dengan idgham nakis. Dia idgham tapi dia bukan idgham sempurna. Dia tak masuk habis. Macam tu. Jadi ta tu dia ada sifat dia lagi. Bacaannya adalah la in basabta. Basabta. Okey. La in basabta. Macam tu. La in basab sin sa. Jangan baca basat. Mungkin kita terkesan huruf ta. Jadi hati-hati di sini ya baca la in basabta. Basabta ada huruf ta tu. Okey. La in basabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana. Dekat situ kita berhenti dengan boleh baca panjang lah kalau berhenti. Kalau sama kita baca pendek saja pada anak itu. Dan seterusnya pada surah An-Naml ayat yang ke-22 muka surat 378 pun sama. Jadi ini dua kalimah ni sila ambil perhatian dia adalah idgham nakis. Bacaannya adalah di sini famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu. Jangan ahadtu terus masuk huruf ta, tak. Dia ada dekat situ ada huruf ta.
waktu dia masuk secara tidak sempurna ke dalam huruf ta. Okey, baik. Masya Allah, subhanallah. Sikit saja lagi. Okey, sikit lagi. Sikit saja lagi. Okey, baik. Okey, di sini adalah ibdal. Okey. Baik. Kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 283 muka surat 49. Allahumma salli ala Muhammad, barakallahu fikum. Tengok. Okey. Baik. Macam mana kita nak mula baca di sini? Kita boleh baca dekat hamzah wasal ni. Macam mana cara dia? Okey. Contohnya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Okey? Kata berhenti sini kan? Okey, jadi kita nak sambung ni, hamzah wasal ni kita nak buat macam mana? Bacaannya adalah begini. Utumina. Dibaca dengan ibdal. Okey. Baris bawah hamzah wasal. Tukar hamzah qat'i kepada huruf waw. Okey. Hamzah ni, hamzah wasal ni dibaris dengan depan. Utumina. Okay, senang saja. Macam mana kita nak tahu, nak baris, nak tukar hamzah ni waw ke ya. Tengok rumah dia. Rumah dia tulis dekat sini. Ulama telah tulis kat sini waw, membawa masuk kepada kita bahawasanya hamzah ni akan ditukar kepada huruf waw. Okey, dan kita baris saja depan hamzah wasal. Itu hamzah qat'i itu yang utumina tu. Kita baca saja utumina. Okey. Betul. Dengan catatan di sini pun sama, dia adalah waqaf ikhtibari ataupun itirari. Kita bukan beri suka-suka berhenti di sini. Sebaiknya kita sambung sajalah. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Okey sebab kita berhenti kat sini dari segi maksudnya kurang sempurna. Itu. Okey, baik. Seterusnya pada surah Al-A'raf. Okey, ini semua adalah hamzah wasal di sini ya. Kita nak tukar hamzah qat'i itu baris bawah ke, nak tukar dia ke ataupun nak tukar dia waw. Surah Al-A'raf ayat yang ke-77 muka surat 160. Okey, contoh kita baca fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna. Okey. Di sini kita baca dengan itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Di sini kita boleh berhenti bima ta'iduna. Dari sini maksudnya pun boleh itina bima ta'iduna. Okey, kalau kita mula sambung kat situ. Tapi kalau kita daripada belakang, contohnya daripada depan ni wa qalu ya salihu tina. Terus saja matikan dengan hamzah. Okey. Baik, seterusnya lagi pada surah At-Taubah ayat 49 muka surat 195 wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Di sini dia baca idzalli. Boleh? Okey. Di sini baca kalau kita mula baca di situ. Kalau daripada belakang macam biasalah. Man yaqulu dhalli wa la taftinni. Daripada depan Okey, seterusnya. Okey. Antara contoh-contoh tadi yang kat atas tu, saya kira kita jangan berhenti, kita jangan waqaf. Tapi pada surah ini, surah Al-Ahqaf ini, ayat keempat ni, biasanya lah kalau 10 orang baca, 9 orang akan berhenti sini. Tapi saya rasa ramai ikut berhenti sini sebab dia panjang ni, dia akan berhenti dekat As-Samawat. Okey, jadi kat sini ambil catatan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Berhenti. Macam mana kita nak mula tu? Ituni bi kitabim min qabli hada atau asaratin min ilmin kuntum sadiqin.
Jadi kat sini ambil catatan, biasa kita berhenti kat sini. Okey, dan ini pun tak banyak ada di Al-Quran. Okey, ya, itu ni. Terima kasih Ustazah. Itu ni. Okey, habis saja pada kalimah ini. Untuk hari ini saya kira selesailah tugas saya pada hari ini. Cuma tak sempat saya nak buat wakaf Jibril. Wakaf Jibril tak, saya cuma boleh bagi tahu dia punya, tapi wakaf Jibril ini nanti saya akan masukkan saja dalam nota inilah. Wakaf Jibril saya akan masuk dalam nota ini. Saya akan buat ayat dia berapa, buku surat berapa, untuk sama-sama kita boleh berhenti pada wakaf Jibril itu. Okey. Saya kira itu sajalah perkongsian saya pada pagi pada hari ini. Apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf pada guru-guru semua, kerana kita nak mengajar tidak. Kebetulan ada pula tuan guru saya kat sini, ustaz-ustaz saya dulu. Terima kasih kerana telah mengajar kami dan membantu kami dulu. Okey, semoga semua boleh dapat amalkan apa yang telah kita sentuh tadi, insya-Allah. Okey, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus, kenapa baca Imshu? Imshu dan Umdu, tak baca Umshu dan Umdu, Ukdu, Umdu. Saya serah kepada Ustaz Ghazali lah. Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus. Tak dengar. Ustaz Firdaus. Tak dengar. Ustaz Zani. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis belum? Dah kan? Dia off tu, dia off dia punya speaker tu. Tak apa. Ustaz Gani. Ya. Kenapa tak baca Umshu dan Umdu? Ada beberapa kalimah yang dibaca tidak mengikut huruf yang ketiga barisnya. Ya. Iaitu kalimah fi'il. Iaitu ikutkan baca umshu, tetapi pada kalimah fi'il ini dibaca imshu. Juga dengan umdu dibaca imdu, iqdu, ibnu. 4 kalimah ni. Tak semestinya hamzah wasal ini mengikut huruf yang ketiga. Dia ada kalimah yang khusus dia tak ikut huruf yang baris yang ketiga. Contoh kalimah, 4 kalimah tadilah. Imshu, imdu, iqdu dengan ibnu. Itu mengikut istilah bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab dia tengok pembinaan fi'il amal tu. Macam imshu tu kalimah fi'il mudhari' dia yamshi. Jadi dia kena jadi baris bawah. Jadi imshi. Okey Ustaz Ghani. Okey, terima kasih Ustaz Ghani, terima kasih Ustaz Firdaus. Terima kasih semua. Alhamdulillah, penerangan yang panjang, yang sedap. Saya rasa sepatutnya dipendek-pendekkan dan kita buat macam talaki. Tapi insya-Allah lah, kalau ada masa lagi kita akan buat pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ghani dan Ustaz Firdaus Muhammad di atas perkongsian ilmu. Semoga kita semua selepas ini dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan ikut tarik yang benar. An Asim, Haf An Asim. Saya rasa setakat itu saja. Saya pun tak ada nak cakap apa-apa. Ada Ustaz Firdaus, Ustaz Ghani, ada lagi pesanan-pesanan ke? Tak ada pesan apalah.
Jazakumullah khair. Terima kasih atas sedia mendengar. Okay, sama-sama Ustaz. Terima kasih juga Ustaz kongsi ilmu. Moga kita dapat keberkatan di bulan yang mulia dengan keberkatan ilmu yang mulia insya-Allah. Saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah mana-mana yang mohon isi Google Form tadi yang saya beri. InsyaAllah kalau isi kita dapat sijil dan insyaAllah nanti saya akan daftarkan dalam SPL KPM insyaAllah. Saya rasa setakat ini saja. Ada soalan-soalan lain tak ada? Sini tak ada, rasa dah macam panjang sangat ni. Kalau ada masa insyaAllah saya pun mengharapkan lagi dapat berkongsi lagi dengan Ustaz Firdaus, Ustaz Ghani dan Ustaz-Ustaz yang lain. Saya ni tak berapa nak kenal ni, Syekh-Syekh Qura ni, bab kata Ustaz Ghani tadi. Dia orang ni senyap-senyap. Padahal ilmu banyak. Nanti insyaAllah saya cari kawan-kawan ni. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada semua. Minta tolong isi sebelum daripada live. Dan boleh saya rasa kita tangguhkan dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.